ataupun bulan ibadah korban. Jadi tempoh ada lebih kurang sebulan lagi, insya-Allah pada pagi ini sebagai persiapan kita untuk menyambut ibadah korban. Antara tajuk yang dipilih pada pagi ini ialah kemuliaan ibadah korban. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر داهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا معن بودا وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وحارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini insya-Allah semoga kita doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid kerana pada pagi ini sudi menjemput saya untuk hadir bersama mengisi slot majlis ilmu pada pagi ini. Dan tidak lupa juga kepada muslimin dan muslimat yang hadir solat subuh berjemaah, diteruskan dengan kuliahnya, dan insya-Allah apa sahaja kebaikan yang kita lakukan pada pagi ini dan sebelum ini dan yang akan datang, semoga Allah Taala catat sebagai pahala dan dibawa di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah 1444 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tak berapa lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dikenali sebagai bulan haji ataupun bulan ibadah korban. Jadi tempoh ada lebih kurang sebulan lagi, insya-Allah pada pagi ini sebagai persiapan kita untuk menyambut ibadah korban. Antara tajuk yang dipilih pada pagi ini ialah kemuliaan ibadah korban. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala jadikan bagi hamba ini beberapa musim dalam mengerjakan ibadah. Kalau kita perasan, dalam satu tahun Allah Ta'ala sentiasa mengulangi ibadah. Sebagai contoh, 2 bulan yang lepas kita telah lalui ibadah Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu telah dilalui setiap tahun. Dan kemudian insya-Allah bulan Zulhijjah nanti kita akan lalui ibadah korban. Itu pun berlaku setiap tahun. Jadi kenapakah Allah Ta'ala jadikan ibadah ini setiap tahun bermusim? Kerana tak lain tak bukan ialah Allah Ta'ala ingin supaya hamba dia memperbanyakkan amal ibadah yang mana pahala yang cukup lumayan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apabila disebut bulan Zulhijjah, maka terbayang di akal fikiran kita bulan itu terdapat syariat haji dan korban. Mudah kita faham, bulan itu adalah bulan yang dijanjikan, disebut dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW, yang mana akan diberi ganjaran pahala yang cukup lumayan
bagi siapa yang mengerjakan ibadah di bulan tersebut. InsyaAllah tak lama lagi kita akan sambut bulan Korban, insyaAllah. Jadi 10 awal daripada bulan Zulhijjah ada kelebihan dia. Seperti mana disebut dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar malam yang ke-10. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud di sini ialah 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pada dia, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari yang terlebih besar di sisi Allah Taala, wala ahabbu ilaihi min amali fihin min hadhihi ayyam ashri. Dan beramal padanya lebih dikasihi oleh Allah Taala daripada hari-hari yang ke-10. Dan fa aktsaru min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maka perbanyakkanlah bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Hadis riwayat Ahmad, nombor hadisnya 5446, hadis sahih. Jadi di sini nak beritahu kepada kita bahawasanya 10 malam terawal daripada Ramadan adalah hari-hari yang disukai oleh Allah Ta'ala jikalau diisi dengan ibadah. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah Ta'ala, di antara keistimewaan hari ataupun 10 hari Zulhijjah ialah terhimpunnya di dalamnya beberapa ibadat yang besar-besar. Kenapa kita menganggap bulan Zulhijjah adalah bulan yang besar di sisi umat Islam? Kata Ibnu Hajar rahimahullah Ta'ala, kerana bulan ini terdapat himpunan ibadat yang besar-besar. Yang pertama, adanya ibadat solat. Contohnya solat raya. Yang kedua, adanya ibadat puasa. Sunat kita berpuasa daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Yang ketiga, terhimpunnya ibadat sedekah, iaitu kita korban pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Aidil-Adha. Selepas sembelih binatang korban, daging itu kita sedekah kepada fakir miskin. Dan keempat, ada syariat haji di bulan Zulhijjah. Jadi 4 ibadat ini terhimpun di bulan Zulhijjah sahaja. Adapun bulan lain, ibadat yang besar ini tidak berhimpun begini. Sebab itu bulan Zulhijjah, sebulan lagi kita akan lalui ini, adalah bulan yang besar di sisi Islam. Sebenarnya bila masuk bulan Zulhijjah, kita kena menganggap bulan tu pesta ibadah. Ni. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata apa dia? Ma min ayyamin amalu salih fihinna ahabu ilaihim min hadzil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Ayyama al-ashri. Atau kama qala hadis Nabi SAW, yakni riwayat Ahmad dan juga Tirmizi. Nabi kata apa dia? Tidak ada hari terlebih kasih oleh Allah berbuat ibadah baginya Allah selain daripada hari-hari yang 10 ini. Banyak dalam hadis menyebut bahawasanya Allah cukup suka siapa yang beramal di antara 10 terawal daripada bulan Zulhijjah. Sebab itulah daripada 1 hingga 10 Zulhijjah mempunyai makna dan sejarah yang tersendiri. Sabit pada hadis, hari pertama Zulhijjah, iaitu hari diampunkan bagi Nabi Adam AS atas kesalahannya makan buah khudi, buah kayu dan syurga yang ditegah oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala ampunkan kesalahan Nabi Adam. Tapi sebenarnya, bila kita dengar cerita Nabi Adam makan buah khudi atas kesalahan ingkar perintah Allah, sebenarnya kita wajib takwil kisah begini. Wajib takwil. Takwil macam mana? Nabi-Nabi ini adalah maksum, tidak melakukan dosa. Kita kena takwil, wajib bertaubat walaupun tidak melakukan dosa. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia yang maksum. Allah Ta'ala kata, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosa kamu sebelum ni, dosa kamu sekarang, dosa kamu yang akan datang, semua di dalam jaminan ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi walaupun maksum, tetapi setiap hari Nabi bertaubat sebanyak 70 kali sehari. Jadi kisah begini, kita kena takwil lah. Jadi hari pertama diampun kesalahan bagi Nabi Adam kerana makan buah yang dilarang oleh Allah SWT dalam syurga.
Hari kedua Zulhijjah, iaitu hari dilepaskan Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan Nun. Yang mana Nabi Yunus duduk dalam perut ikan selama 40 hari. Jadi dibebaskan Nabi Yunus pada tanggal 2 Zulhijjah. Jadi kisah Nabi Yunus alaihissalam ini banyak pakar-pakar teknologi. Dia ambil kisah ni, dia buat satu teknologi dipanggil kapal selam. Dia ambil kisah Nabi Yunus ni lah. Yang mana mereka buat kajian, manusia boleh hidup di dalam laut tapi dengan syarat kena ada oksigen. Rupanya dalam perut ikan paus ni dia ada oksigen. Tu. Sebab itulah ada beberapa jenis ikan dalam laut yang perlu kepada oksigen. Dia ada lebih kurang 2 jenis ikan. Yang pertama ikan paus. Ikan paus ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kalau dia berenang hebat mana pun, dia menyelam dalam mana pun, mesti dia akan naik ke permukaan air untuk ambil oksigen. Perasan kan? Dia akan hembus air, hembus udara, dia ambil balik oksigen untuk tubuh badan dia. Jadi badan ikan paus ni perlu kepada oksigen. Yang kedua, ikan dolphin. Ikan dolphin ni antara ikan yang cerdik, yang bagus berkomunikasi dengan manusia. Ikan yang berenangnya cukup laju, ikan dolphin. Dan berenangnya dalam. Jadi hebat mana pun ikan dolphin, dia mesti naik ke permukaan air untuk ambil udara. Jadi cuba tuan-tuan ambil 2 ikan ni, selam dalam laut 5 jam, tak timbul-timbul. Mati dia. Sebab dia jenis ikan yang perlu oksigen. Jadi rupanya orang barat dan sebagainya, dia ambil balik kisah dalam Quran, dalam hadis, kisah-kisah tentang Islam ni, dia buat kajian, buat satu teknologi. Maka jadilah kapal selam dan sebagainya. Ini terhormat Allah SWT. Hari ketiga Zulhijjah, iaitu hari dimustajabkan doa bagi Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ni siapa dia? Nabi antara Nabi yang telah dibunuh oleh puak-puak Yahudi. Sebab itu kita kata Yahudi ni jahat. Kenapa orang Yahudi ni jahat? Jahat dia ni, kita tak tahu nak letak level jahat dia ni setakat mana. Antara manusia paling jahat, Yahudi lah. Pasal apa? Pasal bunuh orang Islam. Ya betul, dia bunuh orang Islam. Tapi ada lagi lebih jahat daripada bunuh orang Islam, iaitu mereka membunuh para Nabi. Tak ada lah manusia lagi jahat, iaitu mereka yang membunuh Nabi-Nabi, iaitu puak-puak Yahudi. Antara salah satunya yang dibunuh oleh Yahudi ialah Nabi Zakaria alaihissalam. Tu. Tapi tuan-tuan, kebanyakan orang kita ni bila nak marah sangat, kita kata Israel jahat, Israel. Tuan-tuan, Nabi-Nabi banyak daripada Bani Israel. Israel tu maksudnya hamba Allah, maksudnya baik. Kalau betul-betul nak marah, marah kepada bangsa Yahudi. Israel itu maksudnya baik. Nabi-Nabi pun bangsa Israel. Ini terhormat Allah SWT. Hari keempat Zulhijjah, iaitu hari diperanakkan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa lahir tanpa bapa. Ini mujizat Nabi SAW. Hari kelima Zulhijjah, iaitu hari diperanakkan bagi Nabi Musa alaihissalam. Hari keenam Zulhijjah, hari dibukakan, yakni dibenarkan akan Nabi kita SAW di kota Khaybar. Dan hari ketujuh Zulhijjah, iaitu hari dipadamkan, yakni dimatikan api neraka Jahanam dan ditutup neraka itu, dan neraka ini akan dibuka balik selepas berlalunya 10 Zulhijjah. Dan hari ke-8 Zulhijjah dipanggil hari Tarwiyah. Tarwiyah ni ialah hari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala perintah supaya sembelih anaknya namanya Nabi Ismail. Iaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang mana Nabi Ibrahim ni bermimpi sebanyak 3 kali. Allah perintah supaya sembelih anaknya Nabi Ismail. Tuan-tuan, mimpi Nabi adalah perintah Allah. Mimpi kita mimpi biasa. Kita tak sama seperti mimpi Nabi. Jangan pula kita samakan seperti mimpi Nabi. Nabi bermimpi sembelih anak dia. Itu perintah Allah. Kita mimpi sembelih anak kita, jangan buat kerja macam tu. Jangan samakan. Baik. Hari ke-9 Zulhijjah dipanggil hari Arafah. Hari Arafah ni itu hari orang yang mengerjakan haji akan wukuf di Arafah. Ini antara hari yang masyhur. Kalau boleh tuan-tuan baca Allah,
hari Arafah ini, tuan-tuan, jangan lupa untuk berpuasa sunat Arafah. Malas mana pun hari Arafah, pastikan kita puasa sunat hari itu. Kerana banyak kelebihan tuan-tuan mata Allah. Mana hadisnya, ada hadis riwayat Muslim yang mana Nabi SAW pernah kata, Siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sannatal lati qabla wa sannatil ba'da. Nabi kata, aku mengharapkan Allah menghapuskan segala dosaku setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ibarat 2 tahun Allah Ta'ala hapus dosa kita kalau berpuasa pada hari Arafah. Ini disebut dalam riwayat Muslim. Ini tuan mata Allah. Jadi oleh sebab itu, daripada 1 hingga 9 Zulhijjah, apakah amalan yang dituntut di sini? Banyakkan berpuasa sunat. Start daripada 1 hingga 9 Zulhijjah. Lagi-lagi 9 Zulhijjah, iaitu sehari sebelum masuknya hari raya korban, sunat kita berpuasa hari Arafah. Sunat. Pasal pahala dia besar. Ni. Kalau boleh hari itu puasa dah tuan-tuan. Tahan sikit. Dan kita nak dapat fadilat sunat. Adapun hari yang 10 Zulhijjah, yang ini dikenali sebagai hari Adha, hari korban. Jadi siapa yang mendatangkan diri dia pada hari korban, hari Adha akan korban, yang pertama titik darah korban itu, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia dan dosa isi rumah dia. Jadi sebab itu siapa yang berkorban, suami korban contohnya, Allah ampun dosa suami, Allah juga ampun dosa isteri dan anak-anak kat rumah. Dan isteri dan anak-anak kat rumah pun akan mendapat pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selepas berkorban, kita beri daging korban sedekah pada fakir miskin ataupun kita buat makan, maka Allah Taala akan ringankan azab kita di alam kubur nanti tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan mata Allah, sebenarnya korban-korban ini bukan benda yang kecil. Allah Ta'ala janjikan ganjaran yang cukup besar. Kita menganggap benda ni kecil pasal kita tak tahu apa ganjaran yang Allah nak bagi dekat kita apabila kita ambil bagi korban. Dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah kata, Nabi kata apa dia? Amilu banu Adam yawman nahri amalan. Tidak ada amalan yang dilaksanakan oleh anak Nabi Adam, anak cucu Adam AS, yang menahri pada hari nahar, iaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ahabu ila Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala suka kalau kita buat amalan ni hari raya korban. Amalan apa Allah suka? Iaitu min iraqatid dami, iaitu menumpahkan darah. Dengan maksud kita ambil bahagian korban untuk disembelih. Allah suka pada hari korban buat macam tu. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Apa kelebihan dia? Nanti pada hari kiamat, bikuruniha wa azlafiha wa ashhariha. Kuru, tanduk. Azlam, kuku. Ash'ar, bulu. Nanti pada hari kiamat, segala binatang korban ini, segala tanduk dia, bulu dia, kuku dia, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan kita telah berkorban pada hari yang tersebut. Kenapa dalam hadis ini Nabi menyebut kuku, bulu, tanduk? Kenapa? Kerana inilah benda yang tidak dimakan manusia. Biasanya selepas korban, bulu, tanduk, kuku ni kita buang. Betul tak? Biasanya kita buang benda ni. Ada orang kat sini USJ duk makan gulai kuku, gulai tanduk, gulai lembu dah. Ada? Tak ada kan? Biasanya kita buang. Jadi kalau sampah ini pun menjadi saksi di hadapan Allah, apatah lagi lemak dia, daging dia, tulang dia, lagi-lagilah menjadi saksi di hadapan Allah, mengakui kita telah melaksanakan ibadah korban pada hari yang utama. Itu satu kelebihan korban. Yang kedua, Nabi kata wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakani qabla an yaqa'a 'ala al-ardi. Setelah disembelih yang pertama titik darah tu. Di sini. Jadi biasanya kalau kita sembelih unta, sembelih cukup mudah. Kita sembelih dalam keadaan berdiri. Pasal unta tekak panjang. Dia duduk berdiri tu. Kita ambil pisau zak ke bawah tu. Adapun lembu, kambing, kerbau, biasanya kita rebah dia. Rebah dia arah kiblat. Kita lapik satu batang pisang, orang zaman dulu lah, batang pisang di bawah tengkuk lembu tu. Dan kita letak jarak antara bumi dengan tengkuk lembu supaya ada jarak pisang untuk dihiris.
Ketika kita nak sembelih, sunat sembelih guna tangan sendiri. Sebab Rasulullah SAW, dia guna tangan dia sendiri untuk sembelih, sunat. Kalau mampu, guna tangan sendiri. Dan ketika nak menyembelih, pastikan orang menyembelih orang yang mahir. Orang yang ada sanak lah, lebih kurang. Kita kena cari orang yang menyembelih yang pandai, tuan-tuan. Dia pandai jaga bab sembelih ni. Jangan cari hanya sekadar boleh sembelih saja. Tapi cari orang yang pandai betul-betul jaga sembelihan. Dia beza orang pandai sembelih dengan orang pandai betul-betul jaga sembelihan tu lain. Orang yang betul orang yang betul pandai jaga sembelihan ni, dia jaga dalam kategori apa? Daripada sudut sembelih dan juga dari sudut daging tersebut. Dia pastikan daging tu biar sedap dan sebagainya. Bagaimana kita nak dapat sembelih hanya sempurna? Antaranya guru-guru kita menyebut bahawasanya pastikan pisau yang kita guna tu pisau yang tajam. Belilah pisau tu mahal sikit. RM200 sebilah. Jangan pula beli kedai RM2. Dan bila nak disembelih, kita arah kiblat, kemudian apa dia? Kita sembelih hirih dengan satu nafas. Jangan sekali sembelih 2, 3, 4 nafas kita tarik. Habislah korban tu. Guna satu nafas. Dan pastikan orang yang menyembelih itu orang yang dalam keadaan bersuci. Pernah satu kes berlaku, tuan-tuan. Bila daging korban sudah disembelih, bila dah bahagi semua daging korban pada empunya daging korban, bila balik ke rumah, masak, bila nak makan, bau daging tu ada bau air mani. Semua daging tu bau air mani. Ni kisah benar ni, tuan-tuan. Bila dicek, ditanya balik apa pasal daging ni bau air mani. Bila dicek balik, last kali pergi tanya tukang penyembelih. Bro, masa awak sembelih tu, hari raya korban tu, awak mandi wajib tak? Dia kata apa? Allah, saya lupa nak mandi wajib hari tu. Bangun tidur, lorak-lorak, pergi sembelih. Rupanya hari tu dia tak mandi wajib. Ni. Jadi tahun ni, tanya dulu penyembelih. Bro, mandi wajib dah. Tanya dia, mandi wajib tak ni? Nak sembelih binatang ni. Kalau mandi, okey. Ni, tuan mata Allah. Dan sunat ketika menyembelih, baca doa ni. Nabi ajar. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini daripada engkau dan ini untuk engkau. Sunat kita baca macam tu. Maka sembelih lagi korban itu turun mata Allah SWT. Jadi setelah disembelih, darah yang menitis itu, kata Nabi. Darah yang menitis itu sampai ke bumi. Agak-agak berapa saat dan sampai ke bumi darah menitis? 2 saat, 3 saat, 4 saat? Sebenarnya ada lagi yang lebih laju daripada darah itu sampai ke muka bumi. Apa dia? Iaitu keampunan Allah SWT bagi orang berkorban. Mungkin sebelum ni kita minta ampun dengan cara bertaubat. Mungkin sebelum ni kita minta ampun dengan secara solat taubat. Mungkin sebelum ni kita minta ampun dengan istighfar, astagfirullah. Mungkin sebelum ni kita minta ampun dengan bersedekah dan sebagainya. Rupanya ada lagi salah satu cara nak mudahkan ampun dosa kita, laksana ibadah korban pada tahun tersebut. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT. Jadi matlamat kita di sini, kita nak ikut cara korban Nabi SAW. Yang mana Rasulullah SAW melakukan penyembelihan haiwan korban guna tangan dia sendiri. Sunat, kalau pandai korban, sembelih guna tangan sendiri. Tapi tidak salah kita wakil pada orang lain. Contoh seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah orang perempuan. Jadi dia tak mampu nak korban sendiri, maka dia serah korban itu kepada orang lelaki. Maka harus boleh kita wakil pada orang lain untuk sembelih korban kita. Jadi korban ini sebenarnya sudah berlangsung berapa lama dah? Sekarang kita berada pada tarikh 28 Mei 2023. Kalau kita tengok balik undur kiraan sejarah korban ini, start daripada zaman Nabi Ibrahim, daripada Iraq pindah ke Palestin dan sebagainya, itu memakan masa lebih kurang 3,800 tahun lebih dah sejarah korban ini telah berlangsung. Sudah lama dah sejarah korban ni. Apa asal-asal sejarah korban? Iaitu ketika mana Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim supaya sembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali, Allah perintah sembelih anaknya Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun beritahu kepada anak dia, Ya bunayya,
inni arafil manam, inni azbauka fazun manam tara. Wahai anakku, semalam bapa mimpi Allah Ta'ala perintah supaya sembelihmu nak. Apa pandanganmu nak? Di sini ada satu pengajaran yang besar untuk kita sebagai bapa dengan anak. Nabi Ibrahim nak ajar kepada kita, walaupun keputusan itu yang kita buat, tetapi ajaklah anak itu berbincang dahulu. Nabi Ibrahim dia tak tahu itu perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim dia ajak bincang dulu dengan anak dia. Wahai anakku, apa pandanganmu nak kalau bapa nak hantar kamu ke sini? Ini baru betul komunikasi antara bapa dengan anak. Jadi, apa jawab nama Nabi Ismail ni? Anak yang soleh, apa jawab dia? If'al, ya abatil if'al, ma tu'ma satajiduni insyaAllah minal sabirin. Wahai bapakku, lakukan saja. InsyaAllah semoga saya tergolong dari golongan orang yang sabirin, orang yang sabar. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi Ibrahim dua perkara dikabulkan oleh Allah Taala doa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, doa nak dapat anak. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapat anak ketika usia sudah lanjut, lebih kurang 86 tahun baru dianugerahkan seorang anak. Setiap hari berdoa di depan Kaabah dengan berkat doa Rabbi habli minas salihin. Apabila usianya lanjut, akhirnya Allah anugerah seorang anak. Dua perkara Nabi Ibrahim dapat. Yang pertama anak dapat, yang kedua soleh dapat. Anak kita, anak dapat tapi soleh entah ke mana solehnya. Soleh bin Muhammad ada, tapi solehnya betul-betul soleh tak tahu ke mana. Jadi terhormat Allah. Jadi di sini ada satu pengajaran yang besar untuk kita. Bagi mana-mana yang dah kahwin lama, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, kahwin-kahwin tak dapat anak-anak. Cuba usaha amalkan doa Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim selalu berdoa di depan Kaabah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Akhirnya Allah beri juga seorang anak. Kita hari ni 10 tahun dah menganggap lama, tapi Nabi Ibrahim umur 86 tahun lebih baru dianugerah anak. Punya lama tuan-tuan. Nabi Ibrahim orang yang sabar. Jadi tuan-tuan, kalau orang Allah Ta'ala belum lagi anugerah anak, kita dah kahwin 10 tahun, sabar, banyakkan berdoa, banyakkan mohon hajat dengan Allah. Cuba amal doa Nabi Ibrahim ni. Berikut saja nak. Ni. Tuan-tuan ikut saja. Pendek je doa ni. Rabbi habli minas salihin. Sekali lagi. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Dan kalau kita dah ada anak pun, boleh baca doa ni pada hubung anak-anak. Seorang bapa, seorang ibu letak tangan atas hubung anak-anak, baca doa ni. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anakku ini anak yang soleh. Ini terhormat Allah SWT. Apa bukti Nabi Ismail itu anak yang soleh? Benda yang tak masuk akal, Nabi Ismail terus kata, if'al ma tu'ma satajiduni insyaAllah minas sabirin. Wahai bapaku, lakukan saja. InsyaAllah semoga saya tergolong daripada orang yang sabar. Maka apa yang berlaku? Setelah itu Nabi Ibrahim pun bawalah anak dia ini pergi tempat menyembelih. Ketika itu isterinya Siti Hajar menegah suaminya supaya bawa anak dia pergi sembelih. Sebab seorang perempuan ni, dia seorang ibu, dia yang melahirkan anak dia, tak sampai hati nak bawa anaknya pergi sembelih. Maka Nabi Ibrahim tenangkan isterinya. Nabi Ibrahim kata ini perintah Allah. Maka Siti Hajar pun redha ketika itu. Maka wujudlah keluarganya redha. Anaknya redha, suaminya redha, isterinya redha. Wujud keluarganya redha. Maka di sini dibawalah Nabi Ismail bawa tempat menyembelih. Di dalam perjalanan datang syaitan mengganggu Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, apa pasal nak bunuh anak sendiri ni? Mana ada orang bunuh anak sendiri? Gangguan syaitan. Pasal syaitan ni dia tak suka Nabi Ibrahim ikut perintah Allah. Nabi Ibrahim pun tunduk, kutip anak batu, baling dekat syaitan tu. Lari syaitan. Sambil duduk berjalan, mari pula syaitan. Ganggu lagi, hei Ibrahim, mana ada orang bunuh anak sendiri ni? Hei orang tak buat kerja macam ni. Nabi Ibrahim pun tunduk, kutip anak batu, balik kat syaitan. Lari syaitan. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim baling. Akhirnya lari syaitan tu, maka Nabi Ibrahim teruskan perjalanan. Dan inilah dipanggil amalan mengerjakan haji, apa dia? Melontar jamrah. Ada 3 jamrah kan? Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah.
Syarat melontar jamrah mesti guna batu. Batu nak pergi haji. Ada kat sini nak pergi haji ni? Nak pergi haji, datang kursus haji kat masjid kita dulu. Jangan kita pergi semata-mata ada duit saja. Tidak. Kita mahu haji kita mabrur. Bukan malburul. Mabrur diterima oleh Allah. Nak dapat haji mabrur, mesti kena belajar. Syarat dia nak lontar jamrah, mesti kena kutip anak batu. Jangan pula kutip tai uta. Sebab tai uta kat situ keras macam batu. Ada setengah orang dia kutip tai uta. Dia nampak macam batu, tengok-tengok rupanya tai uta. Sah ke tidak? Tak sah. Dia mesti anak batu. Anak batu pula kecil-kecil saja, tak perlulah angkat sampai 12 tangan sebiji batu. Satu jamrah 7 biji. Ketika nak baling, syaratnya biar masuk dalam lubang jamrah. Tu saja syarat dia. Dan sebenarnya kita balik jamrah ni, balik dengan biasa-biasa saja. Tak perlulah bernafsu sangat nak balik tu. Dan tiang di tengah jamrah. Tiang tu bukan syaitan, tuan-tuan. Tiang tu ialah tempat untuk membantu melontar batu masuk ke dalam lubang tu. Sebagai penahan sahaja. Bukannya tiang tu syaitan. Ada negara mana pun saya tengok, saya pun dah lupa dah. Ada satu negara ni. Satu jemaah negara ni. Dia lontar jamrah begitu bernafsu. Pasal dia ambil balik iktibar kisah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim balik kat setan. Tiang tu syaitan tu dia kata. Dia punya balik atau bernafsu. Bukan kena tiang, kena member sebelah. Masuk hospital member sebelah tu. Tu. Syarat dia masuk lubang tu saja. Baling biasa saja dia bergolek, dia masuk dalam lubang tu sah dah. Baik, itu kisah dia. Maka dibawalah Nabi Ismail tempat menyembelih. Maka Nabi Ibrahim bawa pisau yang tajam. Maka Nabi Ismail bila sampai tempat menyembelih, maka Nabi Ismail terasa sejuk di hujung tengkuk dia pisau tersebut. Apabila nak dihiris, tiba-tiba pisau tu jadi tumpul. Kemudian Nabi Ibrahim cukup marah. Nabi Ibrahim pelontar pisau tu. Nabi Ibrahim pun marah. Apalah kau pisau ni, nampak tajam saja. Tapi tumpul. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri sifat kata-kata pada pisau tu. Pisau tu kata apa? Wahai Ibrahim, apa pasal kamu marah sangat ni? Yalah aku marah pasal kau ni tumpul. Wahai Ibrahim, Allah Ta'ala perintah kepada aku 70 kali supaya jangan memutus lehermu anakmu Nabi Ismail. Subhanallah. Rupanya pisau ni ikut perintah Allah. Pisau ini perintah Allah. Dan ini dalam bab tauhid harus menyalahi adat. Jadi pisau tu boleh bercakap. Biasanya menyalahi adat lah. Jadi benda ni boleh berlaku. Mengikut kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Maka tak jadi sembelih Nabi Ismail Ibrahim. Disebut dalam kitab karangan Syekh Al-Fatani. Iaitu karangan nama kitabnya Jam'u Fawaid. Ada setengah riwayat menyebut ketika tidak jadi sembelih Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya bawa kibas. Kibas yang gemuk berwarna putih daripada korban Habil. Sejarah Habil dan Habil dulu apa dia? Habil bunuh Habil pasal dia cemburu. Korban Habil diterima oleh Allah. Jadi korban Habil itulah yang dibawa kepada Nabi Ibrahim AS. Ada setengah riwayat mengatakan bila kibas itu dibawa kepada Nabi Ibrahim, kibas tu lari daripada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim nak tangkap. Maka kata malaikat, wahai Ibrahim, sudikah aku bantu kamu untuk menangkapkan kibas ini? Nabi Ibrahim kata apa dia? Tak perlu. Pasal kerana ketika aku dilontar oleh Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dia hidup pada zaman Raja yang zalim, Raja Namrud. Ketika Raja yang zalim Namrud ini buat satu bara api yang begitu besar, yang cukup panas, menyebabkan tentera Namrud pun tak boleh mendekati api tersebut pasal panas sangat. Maka dia buat satu lastik daripada jauh, dia letak Nabi Ibrahim dalam lastik tu, dia lontar Nabi Ibrahim sampai ke udara, masuk dalam api tu. Nabi Ibrahim kata kepada malaikat, wahai malaikat, ketika aku dihawat di udara, ketika itu hatiku tidak lari minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Hatiku hanya bertawakal kepada Allah SWT. Bila Nabi Ibrahim masuk dalam api, Allah Ta'ala kata pada api itu, ya naru kauni bardan wa salaman Ibrahim. Wahai api, sejukkanlah, selamatkanlah bagi Nabi Ibrahim AS. Dan tidak ada satu bulu pun terbakar bagi Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim ni betul-betul orang yang bergantung hati kepada Allah. Sehingga malaikat pun dia tak minta tolong. Maka Nabi Ibrahim pun tangkap sendiri kibas tu. Maka setelah itu, dalam riwayat menyebut, Nabi Ibrahim pun sembelih kibas tersebut.
Nabi Ibrahim pun sembelih, Nabi Ibrahim pun kata Allahu Akbar. Nabi Ismail pun kata la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim kata walillahil hamd. Maka sembelih korban tu. Sebenarnya ketika nak disembelih, Nabi Ismail rasa sedih. Nabi Ismail menangis kerana Allah Ta'ala tak jadi pilih dia sebagai mangsa korban. Sedih dia kerana Allah tak pilih dia. Kalau kita hari ni, awak dibebaskan hukuman gantung, Yahoo, dah melopak kita. Tapi Nabi Ismail anak yang soleh, menangis dia. Kenapa tak pilih saya? Dia anggap Allah Ta'ala macam tak kasih kat dia, dia rasa sedih. Kalau kita sukalah, terlepas kan. Jadi di sini tuan-tuan, wujud satu persoalan dalam fikiran kita. Kenapa mula-mula Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim sembelih anak dia? Bila nak disembelih, tak jadi pula sembelih. Apa pasal? Sebenarnya begini. Ketika mana Nabi Ibrahim, sebelum dapat anak, dia cukup cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selepas penantian cukup lama, Allah Ta'ala beri anak tak dia. Sudahlah lama kahwin tak dapat anak. Setelah dapat anak, diperintah pula sembelih anak dia. Pasal apa dia? Kerana Allah Ta'ala nak suruh Nabi Ibrahim, buktikan wahai Ibrahim, sebelum kamu dapat anak, kamu cinta kepadaku. Tapi selepas kamu dapat anak, kamu cinta pada anak kau ataupun cinta kepadaku. Buktikan Ibrahim, sembelih anak kau. Maka setelah itu, Nabi Ibrahim ni dia cinta kepada Allah dan dia cinta pula kepada anak dia. Tapi Nabi Ibrahim lebih mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikut perintah Allah. Ketika nak disembelih, maka tak jadi sembelih. Maka apa yang Allah Taala inginkan, Allah tak minta anak, Allah tak minta apa yang ditunggukan, tapi Allah Taala minta sebagai ganti sembelihan kambing kibas sahaja. Itu sahaja. Maka Allah Ta'ala menggenarkan Nabi Ibrahim muhsinin, orang yang telah melakukan kebaikan dalam ibadat korban. Jadi itulah sejarah yang mana kita disunatkan berkorban, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, bagi mereka yang ada kemampuan, ambillah setiap tahun bahagian korban. Kerana apa? Kerana ada satu hadis Nabi SAW mengancam yang cukup keras siapa yang mampu tak berkorban. Ada hadisnya. Nabi kata apa? Man wajada sa'atan. Siapa yang ada kemampuan, ada lebihan rezeki, ada kemewahan, ada simpanan duit banyak, ada duit lah kita kata, tetapi falam yudahi, tapi dia tak mau korban tahun tu. Apa ancaman Nabi? Falam yaqrabanna musallana, jangan kamu dekat-dekati tempat solat kami. Nabi tak kata jangan ikut kami solat bersama. Nabi kata jangan dekat-dekat tempat solat kami. Ini ancaman yang cukup keras. Sebab itu mengikut mazhab lain seperti mana mazhab Hanafi kalau tak silap saya, bahawasanya mengatakan wajib berkorban pada setiap tahun. Tetapi alhamdulillah kita di Malaysia ni, jalur ulama yang datang di Malaysia ialah daripada Yaman, semuanya bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata korban hanya sunat muakkad sahaja. Kuat tuntutan dia tapi tak wajib. Boleh tarik lafaz lega lah tuan-tuan. Adapun mazhab lain wajib tuan-tuan. Setiap tahun wajib berkorban. Ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, kalau kita jenisnya sudah mengambil bagi korban, ambillah iktibar seperti korban Nabi SAW. Bagaimana dengan korban Rasulullah? Yang mana Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal. Jadi beliau buat haji pertama, haji terakhir iaitu haji wada. Jadi ketika bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka saat haji, ketika Nabi berada di Mekah, Nabi pergi ke Arafah, kemudian Nabi pergi ke Musdalifah, kemudian Nabi terus ke Mina. Di Mina pada tahun itu, Nabi korban sebanyak 100 ekor unta. Sembelih menggunakan tangan dia sendiri. 100 ekor unta tuan-tuan Nabi korban tahun itu. Bukan kambing, bukan lembu, unta. Unta berapa seekor? Berapa ringgit seekor tahun ni? Contoh kita kata unta seekor 10,000. Kali 10,000 kali 100. Berapa? Nabi orang miskin ke kaya? Kaya tuan-tuan. Ni baru betul tanda orang kaya. Kalau betul kita orang kaya, bukan kita tunjuk pakai kereta mewah, rumah besar. Kalau betul kita kaya, buktikan tahun ni berapa ekor kita boleh tumbangkan lembu. Nah Ustaz, tahun ni saya sedekahkan Masjid Al-Falah USJ 9. 20 ekor lembu Ustaz. Baru betul orang kaya macam ni. Ni orang kaya, satu bahagian korban 800,500. Ketar tangan nak buat keluar duit tuan-tuan. Ni. Orang kaya tapi ketar tangan nak ambil satu bahagian.
Oh, bukan orang kaya macam ni. Kalau anda betul orang kaya, buktikan 3 ekor lembu tahun ni. Betul orang kaya. Ini terhormati Allah. Jadi Nabi SAW ketika di Mina 100 ekor unta. Korban tahun tu. Jadi Nabi sembelih menggunakan tangga sendiri sebanyak 63 ekor unta. Setelah sampai angka 36, Nabi serah pisau tu kepada sahabat bernama Ali bin Abi Talib. Jadi baki 37 ekor unta disembelih kepada Ali bin Abi Talib. Jadi sahabat tidak mementingkan angka. Mungkin sahabat ingat Nabi bila dah sembelih 63 ekor unta, Nabi dah penat. Itu fikiran sahabat. Tapi rupanya bila tiba bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Barulah orang perasan di sebalik angka 63. Rupanya Nabi tidak mahu langsung usianya kosong daripada ibadat korban. Nabi nak supaya setiap usia dia dipenuhi dengan ibadat korban. Ini target kita. Target kita ialah 2 nama, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 2 nama ni target kita. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kita ikut cara mereka. Bukan hanya baca saja selawat, tapi kita ikut cara mereka, sunnah mereka dalam masalah berkorban ni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa hazabahu ma yusmi wa kabbir, sunat kita korban guna tangga sendiri. Kemudian ketika mana kita nak sembelih, sunat kita kata macam ni, bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini daripada engkau dan ini untuk engkau ya Allah. Kenapa doa di belakang tak sama? Allah maminka walaka. Kerana mungkin dalam hati kita nak keluar bahagian korban terdetik. Satu bahagian contoh kita kata 800 seekor lembu kan. Ya Allah, 800 ni 2, 3, 4 bulan aku nak kumpul, nak buat ibadah korban ni. Beratnya hati kita. Tapi bila kita baca Allah maminka walaka, ya Allah ini daripada engkau dan ini untuk engkau ya Allah, maka terhapuslah rasa berat, rasa kedeku dalam masalah berkorban itu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, setelah mana kita sembelih binatang korban, Nabi kata akala min kazbil al-udhiyah. Akala min kazbil udhiyah, makalah sebahagian daripada daging korban tersebut. Sunat kita makan bahagian hati korban. Nabi ajar pada kita selepas sembelih binatang korban, ambil hati korban, makan. Kenapa tidak daging? Kerana daging proses lama. Ambil hati sebab prosesnya kejap saja. Ambil hati sikit, potong hati tu sedikit, cucuk dengan kayu, tapi dengan syarat basuh dululah. Basuh dulu, ambil hati, cucuk kayu, letak garam, letak kunyit, bakar. Nabi kata, lepas tu makan. Sunat. Kenapa? Fakulum minha, makalah sebahagian itu akala mikazbu al-hudiyah. Sebahagian hati. Kenapa? Litabaru, untuk mengambil keberkatan. Itu cara pertama Nabi ajar. Selepas makan sebahagian hati itu sedikit, fakulum minha wa at'imu ba'isul fakir. Daging selebihnya serah kepada fakir miskin. Nabi ajar cara pertama nak bagi daging korban macam ni. Ambil sikit bagi hati korban, makan sedikit, selebihnya daging korban itu serah pada fakir miskin. Itu cara pertama. Cara kedua ialah buat 3 bahagian. 1/3 li ahli baiti. Contoh, kalau korban kita tahun tu dapat 9 kilo, bahagi 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 1/3 li ahli baiti, untuk ahli rumah kita, untuk anak-anak, isteri makan kat rumah, 3 kilo tadi. Dan 1/3 untuk jiran tetangga. 3 kilo tu ambil, beri kat jiran tetangga. Dan 1/3 untuk fakir miskin. Dan pastikan kalau binatang korbannya sunat, pastikan ada bahagian fakir miskin. Beri dulu bahagian fakir miskin, barulah kita dapat fadilat korban tersebut. Cuba tuan-tuan kena hati-hati. Dalam masalah korban ini, dia ada 2 jenis korban. Korban yang wajib dengan korban yang sunat. Korban yang wajib biasanya korban nazar. Contoh, dia bernazar. Kalau aku sihat tahun ni, kalau aku sembuh daripada operasi dan sebagainya, aku nak sembelih seekor lembu pada tahun ini. Itu nazar. Bila dah jadi nazar, setelah disembelih, orang yang bernazar tidak boleh langsung makan bahagian korban tu. Wajib kena sedekah keseluruhan kepada fakir miskin. Tiba-tiba dia termakan sedikit, contoh 1 kilo bahagian korban yang wajib. Wajib dia beli daging yang lain 1 kilo, beri kepada fakir miskin.
Jadi ingat, korban wajib ataupun korban nazar tidak boleh kita makan daging dia walaupun sedikit. Bukan setakat kita, anak isteri kat umur pun tak boleh makan daging korban. Kecuali korbannya sunat. Kita niat sunat korban tahun tu, maka kita boleh makan, isteri kita boleh makan bahagian korban tersebut. Boleh faham dah? Itu dia ada dua jenis korban. Jadi oleh sebab itu terhormat Allah Subhanahu taala. Sebagai kesimpulannya di sini, apakah hikmah yang kita dapat ambil daripada sejarah korban ini? Sebenarnya begini, kalau kita tengok sejarah penyembelihan korban ini telah berlangsung pada zaman dulu lagi. Zaman jahiliah pun, mereka pun berkorban juga. Tapi cuma korban orang jahiliah salah cara. Contoh seperti Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, mereka pun berkorban. Tapi cara mereka salah. Bagaimana mereka berkorban? Lepas mereka sembelih daripada korban, mereka ambil kepala, ambil darah, ambil daging, dia tempel-tempel tampar-tampar di dinding Kaabah. Dia kata apa? Ya Allah, ini daging dia, ini darah dia, timbullah korban kami, ya Allah. Itu. Maka Allah Ta'ala kata, layyanallahu lahuluha wala dima'uha. Allah Ta'ala kata, dagingnya tak sampai pada Allah dan darahnya tak sampai kepada Allah. Walakin nalahum taqwa minkum, dan yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan orang-orang yang menyembelih. Apa maksudnya? Daging korban mereka orang jahiliah tidak diterima kerana mereka korban dalam keadaan riya, sombong, sum'ah, nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Maka Allah tak terima korban macam ni. Maka oleh sebab itu, pengajarannya kita dapat ambil di sini. Orang jahiliah, Abu Jahal, Abu Sufyan pun korban, apatah lagi kita orang Islam, tiba-tiba tak mau korban. Maka kita lebih parah, lebih teruk daripada Abu Lahab, Abu Sufyan lagi. Jadi oleh sebab itu, jadikanlah tahun ini ibadat korban yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan pastikan ambil bahagian korban. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita, anak isteri kat rumah. Dan yang paling penting, dengan berkat kita ambil bahagian korban, Allah Ta'ala memudahkan kita akhirat esok memasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. InsyaAllah setakat itu dulu. Terima kasih beri perhatian. InsyaAllah ada masa daruan kita berjumpa lagi. Wallahu Ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ma fa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi